Rukun tu semua. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah kita sambung hari ini. Lama dah tinggal. Sampai tak ingat kat mana. Ayat 105 insya-Allah. Jadi kita syukur pada Allah SWT kerana dipertemukan kita hari ini. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini kita dapat manfaatnya lah. Ya. Tadabbur ayat Allah sambil kita baca tu, tiap ayat tu ada pahala insya-Allah. Yang penting juga kita tadabbur dan mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran dan menjadi sebahagian daripada perkara yang dapat kita terus amalkan dalam kehidupan kita. Amin. InsyaAllah ini kita sambung ayat 105 di halaman 305. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla 'alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Pengertian ayat ini merupakan gambaran keadaan penyesalan orang-orang kafir di akhirat besok. Maksudnya, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Ini firman Allah dalam ayat 105. Mereka berkata, Ya Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ayat 106. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali lagi kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat 23. Ini Allah SWT gambarkan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Sekarang ni di dunia kita masih boleh menyesal. Orang kata terlajak perahu masih boleh diundur. Malah terlajak kata pun masih boleh kita minta maaf, kita betulkan balik, kita taubat, kan? Tapi ini gambaran Allah SWT tunjukkan kepada kita di akhirat besok, menyesal tidak ada gunanya lagi. Semua orang akan menyesal terhadap dosa-dosa ini. Orang yang kafir menyesal terhadap kekafiran mereka. Di mana Allah gambarkan dalam ayat ini. Ya. Ayatnya. Ejekan terhadap penduduk neraka, pengakuan mereka akan kejahatan mereka dan permintaan mereka agar bisa keluar daripada api neraka. Mereka minta untuk keluar daripada api neraka. Merayu-rayu kepada Allah SWT. Ini merupakan singgungan sekaligus ejekan, sindiran Allah, sekaligus ejekan Allah yang ditujukan kepada penghuni neraka atas kekufuran, maksiat, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa besar yang selama di dunia kerap mereka lakukan. Allah SWT berfirman, Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Maksud ayat Allah ini ialah, bukankah aku telah mengutus para rasul kepada kalian? Bukankah aku telah menurunkan kitab-kitab suci kepada kalian? Bukankah telah aku batalkan dalih keingkaran kalian hingga tidak ada dalil yang bisa digunakan untuk kekufuran kalian? Maknanya, bukankah Allah dah bagi segala petunjuk? Allah dah bagi Rasul. Mereka kata Rasul gila, Rasul tukang sihir, tuduh macam-macam, tokoh macam-macam. Mereka lawan, mereka ejek dan macam-macam lagi mereka lakukan. Bagaimana firman-Nya? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Mereka kami utus, iaitu Rasul, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Surah An-Nisa ayat 105. Dan firman Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.
kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah SWT tidak zalim. Allah SWT turun azab ada sebabnya. Kerana mereka telah zalim kepada diri sendiri. Diberi petunjuk, dihantarkan rasul, mereka menentang, macam-macam mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Ada yang baling batu, kisah di Taif kan, mereka baling batu sampai berdarah dahi Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka berkumpul untuk bertujuan mengejek Rasulullah, menghina, mendustakan apa yang disampaikan. Jadi ini masanya mereka menerima akibatnya. Jadi Allah tidak zalim kepada mereka, tapi mereka yang zalim pada diri sendiri. Tidak mahu mengambil petunjuk yang telah ditekalkan oleh Allah SWT. Dan firman-Nya lagi, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna qulna ma nazzalallahu min syai'. إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ini ayat yang selalu kita baca, surah Al-Mulk ayat 7 hingga 11. Surah Al-Mulk kita sunat baca kan, galakkan kita baca sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Ini surah Al-Mulk. Maksudnya setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar, ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Mereka ingat kata-kata mereka. Mereka ingat tuduhan dan fitnah mereka kepada Rasul, pada para Rasul dan kepada Rasulullah SAW. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Masa ini mereka menyesal. Mereka tahu malaikat menempelak. Masa dulu tak ada ke siapa-siapa bagi peringatan. Tak pernah dengar ke? Jadi mereka mengaku pernah ada Rasul datang bawa peringatan, tapi mereka mendustakannya. Macam-macam mereka kata. Kata sesat. Ya, kalau dalam yang ayat surah dulu, ya, surah Al-Ma'idah, ya. Jadi mereka kata Rasul gila, ya. Mereka reka. Ya. Jadi mereka mengaku, masa ni mengaku, tapi pengakuan itu tidak ada maknanya lagi. Penyesalan yang tidak ada maknanya, tidak ada gunanya lagi. Jadi malaikat dengar aja, malaikat pun tak ada tolong mereka. Saja terpelak je, saja sindir. Tak pernah dengar kat dulu, kan? Jadi sebab itulah kita kena sentiasa baca ayat Allah, baca Al-Quran, kita tadabbur, ambil peringatan. Segala yang apa yang Allah ceritakan, segala apa yang Allah khabarkan, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, kisah umat terdahulu, itu semua adalah untuk peringatan kepada kita sebelum menyesal di akhirat kelak. Allah SWT bagi macam-macam petunjuk. Al-Quran adalah sumber petunjuk, sumber panduan hidup. Apa yang Allah sebut, kita kena buat. Kita kena ikut. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diambil panduan. Dalam bidang syariat, segala ilmu ada. Tentang ekonomi, tentang politik, ilmu tentang alam, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, tentang langit, tentang lautan, semua ada. Tentang macam mana kita nak cari rezeki, apa yang halal, apa yang haram, semua Allah beritahu. Tentang akhlak, apa yang patut bagi kita, apa yang tak patut kita lakukan, apa yang tak sesuai akhlak sebagai seorang Muslim, semua ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sumber petunjuk pada kita. Jadi kita kena ambil panduan sebagai panduan. Allah cerita tentang perkara gaib, tentang syurga neraka, kita kena ambil iktibar. Kita kena takut, ada rasa takut. Paksa diri kita untuk menghayati ayat Allah. Kita belum lihat keadaannya, tapi Allah dah gambarkan. Kita cuba gambarkan, walaupun gambaran kita itu hanyalah lintasan kita lah. Yang sebenar bukan begitu. Tapi kita nak
kita kena apa? Kena bagi apa? Segala ayat Allah tu bagi meresap dalam diri kita. Ada terkesan dalam hati kita. Lepas tu di samping ayat-ayat Allah tu kita kena juga berdoa. Dalam bulan puasa ni banyak Allah SWT ajarkan, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita doa. Doa tu utamanya minta dijauhkan daripada azab siksa api neraka. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina. Dan Allah maj'alna min utaqa'ika minan nar. Dan setiap saat dalam waktu bulan Ramadan ni Allah SWT membebaskan seorang-seorang daripada neraka. Jadi kita minta pada Allah SWT supaya ada nama kita terkeluar. Allah delete, Allah padam. Jadi kita kena sentiasa ambil peluang untuk berdoa. Ingat tak doa tu? Allah maj'alna min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang kau bebaskan daripada api neraka. Supaya nama kita Allah padam. Minta untuk ibu bapa kita, sama ada yang masih ada daripada meninggal, adik-beradik kita, keluarga, sahabat kita doakan juga untuk mereka. Gunakan sebaik-baiknya waktu bulan Ramadan untuk doa. Waktu sujud utamanya. Waktu sujud kita solat seorang tu boleh panjang waktu sujud. Tak ingat doa dalam bahasa Arab tu, dalam bahasa Melayu kita minta pada Allah. Allah faham kita. Oleh kerananya mereka berkata, sebagaimana yang Allah firmankan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Rabb kami, Rabbana, Rabb, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Maksudnya menyesal, mengaku dah sesat. Maknanya telah datang kepada kami dari dalil yang meyakinkan. Namun kami telah dikuasai oleh kejahatan yang kami tidak mengikutinya. Maka kami pun tersesat dan tidak mahu menerima dalil itu. Kemudian mereka berkata lagi, Rabbana akhrajna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripada neraka lah, dan kembalikanlah kami ke dunia. Bukan masanya lagi kan. Maka jika kami kembali lagi kepada kekafiran, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Macam-macam janji. Kami minta nak balik semula ke dunia, tak akan buat kezaliman lagi. Kalau kami buat juga, maknanya kami zalim pada diri sendiri. Macam itulah maknanya dia. Tapi Allah SWT, bukan masanya lagi Allah nak dengar, malaikat nak dengar sekali tu. Malaikat pun tanya, templak, tapi dengar je lah. Lepas tu, dia takkan tolong dah. Tidak akan ada apa-apa syafaat lagi untuk mereka masa itu. Dan ini kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami kembali kepada kebiasaan buruk kami yang dulu, maka kami adalah orang-orang yang zalim yang berhak dapatkan azab. Ini pengakuan janji macam-macam. Ya. Sebagaimana firman-Nya, fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Allah cerita, mereka mengaku. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Yang demikian itu adalah kerana kamu kafir apabila Allah saja, kafir apabila Allah saja yang disembah. Dan kamu percaya apabila Allah disekutukan. Kafir ni makna engkar. Disuruh sembah Allah, mereka tak sembah Allah. Mereka kafir, mereka tak mau sembah Allah, sembah selain pada Allah. Dan kamu percaya apabila Allah disekutukan, maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi, maha besar. Dan kamu percaya apabila Allah. Maknanya, masa di dunia dulu, mereka telah ingkar pada Allah SWT. Enggan menyembah Allah. Dan mereka mengikut orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Dan mereka percaya itulah yang sebenarnya yang patut mereka buat. Mereka mensyirikkan Allah. Mereka yang mensyirikkan Allah itu tidak ada keampunan lah daripada Allah SWT di hari akhirat besok. Di dunia masih ada kesempatan lagi. Selagi mereka boleh bertaubat, mereka ada kesempatan bertaubat, mereka bertaubat, Allah SWT ampunkan. Tapi sekiranya tidak bertaubat, amalan syirik itu tidak ada perkara yang boleh menghapuskan dosa syirik. Syirik, tak syirik lah.
Kalau tak sempat bertaubat, kalau sempat bertaubat, ucap syahadat kembali pada Allah SWT, itu masih ada kesempatan di dunia. Tapi di akhirat, orang yang mensyirikkan Allah, sekalipun dalam perkara yang kecil, tetap Allah tak ampunkan dosa. Ini surah Al-Mu'minun ayat 11 hingga 12. Yang ini tidak ada jalan bagi kalian untuk bisa keluar dari api neraka. Kerana kalian telah menyebutkannya Allah di saat orang-orang yang beriman mentauhidkannya. Ini tauhid sangat penting, sangat kerasas kepada kehidupan kita. Rosak akidah, rosaklah semuanya. Ya? Buat baik macam mana pun, tapi kalau mensyirikkan Allah, menyembah selain daripada Allah, sama ada secara langsung atau secara tak langsung, amalan lain tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya lagi. Tidak bergunanya lagi. Tidak berguna lagi. Jadi syirik ni sangat mudah berlaku. Kadang-kadang orang tak perasan, kan? Rasa banyak kali kita sentuh-sentuh syirik. Kan? Tauhid, maknanya syirik. Kalau tak mentauhidkan Allah, itu maknanya mensyirikkan Allah. Syirik ni menyemutukan Allah. Sama ada dalam melalui perkataan, melalui perbuatan, ataupun melalui keyakinan yang orang lain tak tahu pun. Jadi kena jaga-jagalah dengan amalan yang boleh menyebabkan orang syirik. Ya? Mungkin secara tak terus terang ingkar pada Allah, maknanya mengaku beriman tetapi dalam hati tidak beriman, itu syirik. Mengaku sebagai seorang Muslim tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan akidah, boleh buat syirik. Mengaku beriman kepada Rasul. Maksud dalam hati pun kira kita syirik jugalah Ustaz. Kalau dalam hati. Kalau yakin dalam hati, bukan lintasan yang terlintas. Boleh jadi ke macam tu, itu lintasan masih boleh apa? Kita belum jatuh lah kan. Tapi kalau yakin, misalnya dia kata Al-Quran, di luar dia tak sebut, dia kata, tak sebut kata dia tak yakin pada Al-Quran. Tapi dalam hati dia yakin bahawa, na'udzubillah, dia yakin bahawa Al-Quran ni tak sesuai lah sekarang ni, misalnya katanya tu kan. Dia tak cerita kat orang, tapi dalam hati dia je. Itu keyakinan lah. Itu pun jatuh syirik. Jatuh syirik. Maknanya apa saja yang pengakuan, perbuatan, kataan yang menggambarkan keraguan pada Allah. Tak yakin pada Allah. Goyang keyakinan kita kepada rukun iman. Atau macam misal contohnya orang beriman pada Al-Quran, tak beriman pada hadis. Tolak hadis. Dia kata Quran cukup lah. Hadis tak payah. Rasul pun dah tak ada. Al-Quran ada lagi. Kita ikut Quran sudah. Na'udzubillah. Itu keyakinan yang salah. Walaupun dia yakin seorang-seorang dia je, tak bagi tahu kat orang, tapi itulah keyakinan dia. Itu keyakinan yang merosakkan akidah. Macam itulah. Sebab tu kita kena sentiasa minta Allah SWT tetapkan hati kita istiqamah dalam kebenaran. Di jalan yang benar, kan? Kita baca Fatihah tu, dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Kan? Kemudian kita baca waktu kita duduk tahiyat akhir, kan? Sebelum bagi salam, kita baca doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di jalan agamamu, di jalan ketaatan. Kita minta pada Allah. Kadang kita tak perasan, kan? Sebab tu kita sentiasa memperbaharui syahadah kita. Perbaharui syahadah. Kita baca tahiyat, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu kita baca dengan faham. Baca bahawa kita sentiasa mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul kita. Kita. Jadi orang kafir ni bukan semestinya orang kafir yang kita kata hari ni dia tak masuk Islam. Dia agama Yahudi, Nasrani, Buddha, sebagainya. Tapi kafir ni yang pengertian syahadat itu telah tidak tepat dengan maknanya. Rasulullah sebut la ilaha illallah miftahul jannah.
Kalimah la ilaha illallah itu anak kunci syurga. Anak kunci kan, selagi anak kunci tu boleh pakai, boleh masuk syurga lah. Kalau dah rosak, tak boleh buka lagi lah. Hilang pun apa lagi lah. Dua-dua tak boleh. Jadi kita kena jaga kalimah syahadat. Kita kena jaga perbuatan kita. Jaga kata-kata kita. Jaga pemikiran kita. Jaga pemikiran. Ya? Pemikiran tu keyakinan kita lah. Pemikiran, sebab tu pemikiran ini maknanya dia apa yang kita belajar tu menjadi panduan. Ilmu menjadi panduan ke arah membentuk pemikiran kita. Kadang-kadang pemikiran yang tak sesuai dengan Islam tu dia akhir tak boleh kita ikut, sebab akhirnya kesan kepada akidah. Misalnya dulu kita belajar di sekolah kan tentang teori kejadian manusia, teori Darwin kan, manusia jadi daripada monyet. Kita kata kita tak percaya pun. Tak percaya pun, tapi kalau kita belajar dan kita faham, akhirnya kita kata betul juga, itu dia akan ada kesan. Bila kita percaya tentang konsep itu, dia akan menjejaskan banyak perkara. Orang yang percaya manusia ni dia jadi mungkin daripada monyet, macam seperti mana kata Darwin tu, dia akan percaya pula perkara-perkara lain yang berkaitan. Perkara lain yang berkaitan. Misalnya yang berkaitan dengan tu, manusia ni bebas menentukan cara hidup dia. Menentukan cara hidup dia. Bebas memilih aliran pemikiran. Tak payah pegang pada agama. Setiap orang dia ada hak asasi sendiri untuk memilih cara hidup. Maknanya semua tu ada kaitan dengan pemikiran tu. Sebab tu kalau ikut pandangan para ulama, kita boleh mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat teknikal, bersifat amali, amalan daripada orang bukan Islam. Tapi yang menyentuh pemikiran, kita tak boleh belajar daripada orang-orang guru-guru yang bukan Islam. Belajar tentang akidah, tentang pemikiran, kan? Aliran pemikiran. Kita tak boleh, sebab akhirnya dia akan ada kesan. Ada kesan pada cara berfikir kita. Kita ikut macam mana tu lah. Sebab dia bukan hanya satu perkara tu, banyak benda menyentuh tentang satu teori tu. Akhirnya tentang takdir, tentang hidup mati kita, tentang kebaikan, yang baik tu macam mana, yang buruk tu macam mana. Semua tu kita tak boleh kata itu semua adalah suatu yang kita kata subjektif. Dalam Islam yang baik tetap apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang buruk pun apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kita akan menilai baik apa yang Allah kata baik. Kita akan menilai buruk apa yang Allah kata buruk. Kita tak boleh kata subjektif. Kita nilai macam tu tak semestinya betul. Orang lain mungkin ada penilaian lain, cara lain dia. Itu tak boleh. Dalam Islam panduannya dah ada. Jadi kalau kita berpegang pada setengah-setengah aliran pemikiran moden ni, dia akan bawa kepada tu. Kita mungkin jadi liberal, jadi bebas. Sedangkan Allah SWT turunkan Al-Quran sebagai panduan daripada kita untuk memudahkan kehidupan kita. Menjadikan kita cara berfikir tu bersih. Hidup kita mudah, jadi tenang. Lepas tu panduan hidup kita pun ada dah. Kita nak buat yang mana boleh, yang mana tak boleh. Yang tak boleh tu memang tak baik. Yang boleh tu memang baik untuk kita. Jadi tidak ada istilah subjektif. Penilaian orang berbeza-beza. Kita berbeza dalam perkara yang Allah kata boleh berbeza. Tapi dalam perkara yang Allah kata tak boleh berbeza, memang Allah dah bagi panduan. Kita kena ikut. Okey, itulah cara ringkasnya. Dan kita pergi kepada surah Al-Mu'minun ayat 108 hingga 111. A'udzubillahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qala ihsa'u fiha wa la tukallimun. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
Inni jazaituhumul yawma bima sabaru wa annahum humul faizun. Maksud firman Allah, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Ini Allah kata, Allah tak payah cakap ini, bukan masanya dah. Kan? Itu maksudnya. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambanya berdoa suatu di dunia. Ya Rabb, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ayat 109. Lalu kamu menjadikan mereka bahan buah ejekan sehingga disebabkan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingati aku dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. 110. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Ini Allah SWT buat bandingan. Ada orang dulu kamu ejek orang-orang yang beriman kepadaku. Orang yang berdoa kepada minta Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Orang yang sentiasa minta rahmat, minta perlindungan kepadaku, kamu ejek. Itu kata Allah. Kamu jadikan bahan, kamu sibuk ngejek mereka. Sampai kamu sendiri lupa ingat kepadaku. Mentertawakan mereka. Jadi Allah templak balik. Dulu kamu gitu gini kan. Hari ini hari aku memberikan balasan, mereka mendapat balasan mereka dan kamu dapat balasan kamu. Itulah ya. Jawapan Allah Subhanahu Wa Taala dan sanggahannya terhadap orang-orang kafir. Balasan kepada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab orang kafir yang memohon agar mereka dikeluarkan dari siksa api neraka. Allah menjawab balik. Ya. Rayuan-rayuan mereka untuk keluar daripada neraka dan minta dikembalikan kepada kehidupan ini. Allah SWT berfirman, ihsa'u fiha, tinggallah dengan hina di dalamnya. Duduklah situ. Allah kata macam itulah, kan? Artinya menetaplah di dalamnya. Menetaplah di dalam neraka dengan penuh kehinaan, kekerdilan dan kerendahan. Ketujuh perkataan dia, ihsa'u fiha, duduklah, rasakanlah. Wala tukallimun, dan janganlah kamu bicara dengan aku. Jangan cakap lagi, sudahlah. Kan? Maksudnya, dan janganlah kamu kembali memohon kepadaku untuk dikeluarkan dari siksa api neraka dan dikembalikan kepada kehidupan dunia. Kerana kalian tidak akan menemukan jawapan apa-apa dari itu. Ini bukan masanya dah. Allah kata, bukan masanya dah. Dah peringatan hidup di dunia ni dah kamu dah puas dah. Segalanya diberikan. Diberi petunjuk, diberi balasan, dijanjikan balasan, dijanjikan setiap amalan tu diganda-gandakan amalan baik. Tapi tak juga nak dengar. Sekarang bukan masanya lagi Allah nak dengar kata-kata rayuan-rayuan mereka. Al-Aufi menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tu, sebab Ibnu Abbas tu anak kepada Abbas. Jadi radhiyallahu tu kepada Abbas dan anak dia Ibnu Abbas ni. Sebab tu tak sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Allah redha kepada keduanya. Keduanya tu Abbas dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anak kepada Abbas lah. Bahawa ia berkata, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ihsa'u fiha wa la tukallimu. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Rupakan perkataan ilahi di saat mereka tidak lagi berbicara minta permohonan tadi. Bila mereka merayu-rayu tu, akhirnya Allah sebut satu perkataan ini, mereka pun terdiam. Maksudnya tentu. Sebab lepas tu tak ada lagi dah permohonan kan, macam kita buat rayuan kan. Selagi dia boleh merayu kan, kita nak masuk, nak minta kerja ke, nak masuk universiti kan, buat kan, macam UiTM dia ada, boleh isi borang rayuan. Selagi boleh merayu lah. Kemudian bila dah sampai tarikh submit tak boleh dah, senyap je lah kan. Ni dah tak boleh dah, Allah tak mau dengar dah. Mereka pun terdiamlah dengan perkataan Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, sungguh penduduk neraka Jahannam memanggil-manggil malaikat Malik. Namun malaikat Malik tidak memenuhi panggilan mereka. Mereka merayu, panggil malaikat. Mereka nampak malaikat tu panggil, minta tolong. Panggilan itu dilakukan selama 40 tahun lamanya.
40 tahun lamanya. Kemudian barulah ia menjawab dengan berkata, malaikat buat tak tahu selama 40 tahun. Ini kata Ibn Abi Hatim. Kemudian setelah 40 tahun tu, barulah ia menjawab, innakum makisun. Kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Setelah 40 tahun dia merayu, meraung, riuh, macam-macam lah. Ya. Dalam neraka tu, 40 tahun tu di neraka, Allah Alam lah lamanya macam mana kan. Kalau kita 40 tahun di dunia ni pun lama, apalagi lah 40 tahun dia di akhirat. Penantian nak tunggu rayuan itu pun suatu siksaan. Nak dengar malaikat bersuara tu satu siksaan. Jadi selepas 40 tahun tu, kata Ibn Abi Hatim, baru malaikat jawab. Contoh, innakum makisun. Duduklah di situ. Macam tu je dia kata. Jadi, tidak ada rundingan lagi dah. Ibn Amr berkata, demi Allah panggilan mereka itu hina, tidak dihiraukan oleh malaikat Malik. Tidak juga rabnya malaikat Malik. Allah pun tak dengar, malaikat tak dengar, Allah pun buat tak dengar. Malaikat buat tak dengar, Allah pun buat tak dengar. Tapi selagi tak ada jawapan daripada Allah SWT, mereka masih merasakan ada kesempatan. Yalah, kita panggil-panggil, kita ingat ya, macam di dunia lah. Panggil mak tak dengar, tak jawab, mungkin dia tak dengar. Kita berusaha lagi panggil. Panggil-panggil itu selagi tak jawab tu seksa juga, kita rasa terseksa. Menunggu apa? Jawapan tu. Akhirnya setelah 40 tahun dapat jawapan macam tu. Sudahlah, tak ada masa lagi dah. Tak ada, bukan masanya lagi dah. Duduklah di situ. Malaikat jawab macam tu. Ya. Allah SWT pun jawab gitu. Kemudian mereka pemanggil Rabb mereka. Merayu pada Allah pula. Rabbana ghalabat alaina syaqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ayat tadi ya. Rabbana akhrajna minha fa in kunna fa inna zalimun. Mereka berkata, Allah cerita, mereka berkata, ya Rabb kami. Ini makna Allah cerita, suasana ni belum kita tempuhi lagi kan. Allah cerita dah di dunia ni. Akan ada keadaan macam ni. Mereka berkata, ya Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali lagi kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini mereka janji. Kalau kami buat lagi, maknanya kami zalim. Macam-macam rayuan, riuh rendah lah. Maknanya ini bukan seorang, bukan dua. Semua ramai-ramai merayu-merayu macam ni. Ya. Ini Allah gambarkan satu keadaan, gambaran seksaan. Ya. Ini belum lagi diputuskan bahawa mereka akhirnya dengan akan tetap kekal di neraka. Ini mereka merayu. Allah akhirnya jawab. Ya, surah Al-Mu'minah 106 hingga 117 tadi. Ibn Amr berkata, maka Allah pun tidak menjawab apa-apa selama 2 kali umur dunia. Mereka riuh-riuh, merayu-rayu tu Allah tak jawab. Ini satu siksaan. Tunggu Allah nak kata apa. Ada ke tidak pengampunan? Ada lagi ke tak peluang? Masing-masing dalam terseksa di neraka tu penuh dengan siksaan lah. Masing-masing dengan siksaan tu masih menanti mengharap. Tapi 2 kali umur dunia dikatakan oleh Ibn Amr, baru Allah jawab. Tadi 40 tahun malaikat suara sepatah. Ini 2 kali umur dunia, akhirnya baru Allah bersuara. Setelah itu baru Allah SWT menjawab kepada mereka. Tinggallah dengan bunyi hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Tadi ayat 3. Wala tukallimu. Jangan cakap lagi. Duduklah. Ihsa'u fiha wala tukallimu. Maka demi Allah dari semenjak itu tidak ada sepatah kata pun yang muncul dari mulut mereka kecuali jeritan dari rintihan dalam neraka Jahannam. Mereka pun tahu dan ini kata putus daripada Allah SWT. Tak ada lagi rayuan. Yang mereka perlu hadapi adalah siksaan di neraka. Nah, Allah SWT gambarkan neraka tu macam-macam pula. Okay? Allah gambarkan neraka tu apinya bernyala-nyala. Orang diseksa dengan berbagai-bagai bentuk siksaan sesuai dengan kesalahan masing-masing. Ada yang makan daging sendiri. Akhirnya daging busuk tu tumbuh balik daging baru, makan lagi. Macam-macam bentuk siksaan lah. Suara-suara mereka itu laksana suara keldai yang suara awalnya berupa jeritan dan suara akhirnya berupa rintihan. Kita kena google lah tentang
bunyi keldai tu macam mana. Orang Arab dia biasalah dengar keldai ni. Keldai ni dia bising. Mula-mula bising. Dia tak tahu apa sebabnya. Lepas tu dia macam merengek. Allah selalu umpamakan suara keldai ni suara yang tak sedap nak dengar lah. Serabut kita dengar. Kenapa dia macam tu kan? Dia masalah lah tu. Tapi itu dia. Keldai Allah jadikan macam tu, dia tak berdosa sifat macam tu. Untuk iktibar kepada manusia. Jangan jadi macam tu. Kalau kita rasa macam tak sedap dengar, macam itulah keadaannya orang yang Allah SWT gambarkan berada di neraka, menjerit, merintih, macam-macam keadaan. Selanjutnya Allah SWT mengingatkan kepada mereka akan dosa-dosa yang pernah mereka perbuat di dunia dan tidakkan mereka yang selalu memperolok-olokkan ibadahnya orang-orang yang mukmin. Memperolok-olokkan ibadah orang-orang mukmin dan orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Yakni orang-orang yang bertakwa. Ini Allah SWT beri. Maknanya ayat ini Allah SWT beri peringatan kepada orang yang sewaktu di dunia menghina orang mukmin, menentang Rasulullah, menentang ajakan Rasulullah, menghina, merendah-rendahkan orang mukmin. Ya, macam-macam kataan kan kadang-kadang kita dengar. Orang hina orang yang beriman. Masa budak-budak dulu sedap dengar orang kata hantu kungkung. Orang pakai tudung, orang bagi salam, assalamualaikum, wassalamualaikum. Maknanya sebelum tu bukan jadi kebiasaan lah bagi salam tu. Dan ada satu ketika tu dah mula dakwah makin berkembang, kita dah mula dengan assalamualaikum. Jadi ada orang ejek-ejek orang bagi salam. Hantu kongkong dia kata. Itu orang Islam sendiri. Jadi amalan itu bukan amalan yang Allah suruh. Tidak semestinya yang mengejek-ngejek itu orang yang kita kata dia orang Yahudi, Nasrani, orang Kristian, orang Buddha. Ya? Orang Islam sendiri tapi ada amalan itu. Kan? Mengejek amalan umat Islam. Mengejek dakwah Rasulullah. Mengejek kandungan Al-Quran. Ya? Amalan cara hidup Islam. Kalau pakai sokin dikatakan hantu sokin. Sedangkan sokin itu tutup aurat kan? Itu orang pemain kan. Macam-macam lah. Ustazah ingat masa kat universiti ada orang kata, orang besar, dia kata kesiannya tengok kamu semua. Dia kata saya faham bahawa kamu semua ni pakai tudung semua ni macam bukan datang daripada hati. Sedangkan kita pakai faham kan? Dia yang tak faham. Dia pula pandang kita macam kita kesian kat kita. Tapi sepatutnya dia kesian pada diri dia. Jadi hari ini semua orang akan tahu hakikat kebenaran tu yang mana kan? Allah SWT berfirman, "Innahu kana fariqun min 'ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhaztumuhum sihriya." Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, "Ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kami menjadikan mereka buah bijikan." Ayat ulang bahawa mereka telah mengejek orang-orang yang beriman. Maksudnya lalu kamu perolok-olokkan mereka di saat mereka berdoa dan beribadah kepadaku. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kamu lupa mengingat aku. Maksudnya kebencian kamu kepada mereka telah menyebabkan kamu lupa mengingat aku. Lupa tentang diri mereka sendiri itu apa yang patut mereka buat. Fakuntum minhum tadhakun, dan kamu selalu mentertawakan mereka, mentertawakan pekerjaan dan cara beribadah mereka. Ini Allah cerita. Allah cerita kalau orang baca keadaan ini belum kita lihat lagi, tapi Allah dah cerita. Maknanya sepatutnya menimbulkan keinsafan. Okay? Mungkin orang yang tak insaf dia tak baca Al-Quran. Dia baca pun dia tak faham. Dia tak tengok apa Allah cerita dalam Al-Quran ni. Jadi Allah cerita dengan detail gambaran-gambaran apa yang akan berlaku akhirnya. Jadi tidak mustahil lah ada orang yang baca dia dapat petunjuk. Ada orang yang dapat petunjuk kerana baca ayat ini. Kan? Kerana baca ayat Allah, dia tadabbur. Akhirnya Allah beri petunjuk, dia menangis, dia menyesal, dia rasa bersalah, kemudian bertaubat pada Allah SWT. Akhirnya Allah sucikan daripada segala dosa macam bayi baru lahir. Kan orang yang bertaubat kan? Ini orang yang masih Allah SWT beri peluang. Jadi kita kena cari, kan? Kena cari
Ayat Allah ni kena baca selalu supaya kita dapat biar tersentuh hati kita. Biar tersentuh hati kita dengan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun fa idza marru bihim yataghamazun. Allah cakap, sungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, maka mereka saling mengedip-gedipkan matanya. Ejek kan? Buat pejam-pejam mata, buat apa, kedip-kedip mata. Ejek. Seronok. Mentertawakan orang, menghina orang. Mereka tak sedar diri mereka macam mana. Jadi kita kalau tengok keadaan macam tu, kena keadaan orang-orang ejek kita, kalau nak pergi solat ke, solat duha ke, kan? Puasa ke hari ni. Kan? Itu benda-benda kecil tapi sangat besar maknanya. Kan? Jadi kita dalam hati ni, kita cubalah doa pada Allah. Mereka melakukannya kerana mereka tak faham. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk. Kadang-kadang mereka main-main. Dia tak tahu. Dia orang tak tahu. Itu sebenarnya akan berbalik kepada mereka. Yang rugi mereka. Yang tak cerdik sebenarnya mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan balasan yang akan dinikmati oleh kekasih dan hamba Allah yang soleh. Saya berfirman, inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Allah bagi semangat pada orang-orang beriman. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini kerana kesabaran mereka atas pelakuanmu yang menyakiti mereka dan atas ejekanmu terhadap mereka. Innahum humul faizun. Sungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Aku menjadikan mereka sebagai makhluk-makhluk yang meraih kemenangan dengan sebab memperolehi kebahagiaan, keselamatan, syurga dan terhindar dari api neraka. Ini Allah bagi motivasi, keyakinan kepada orang yang berada di jalan yang benar, yang ikut perintah Allah, yang menyahut suan Rasulullah, yang sanggup bersabar dengan ejekan untuk mahal orang kata bodoh lah, ketinggalan zaman lah, sabar kan, buat baik. Kadang-kadang sabar pun orang gelap. Kata berurus bendul betul sangat. Macam mana? Kan? Itu orang sabar ni bukan mudah. Sabar. Sabar pun orang ketawa. Jadi orang yang pemurah pun orang gelap. Tak fikir masa depan ke? Kaya sangat dah ke? Kan? Jadi itu kataan-kataan yang sebenarnya makan diri sendiri. Alhamdulillah. Kan? Jadi bila kita buat baik walaupun benda kecil, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT beri hidayah pada kita untuk buat baik. Untuk buat, dan kita minta Allah SWT kekalkan, berikan kita istiqamah dalam kebaikan. Kita tak tahu masa akan datang kan. Hari ini kita tengok orang dia jadi perangai macam tu. Kita taklah baik sangat pun. Allah yang menentukan keadaan kita. Jadi kita minta kalau Allah tunjukkan kebaikan, Allah lorongkan kita lakukan kebaikan, kita minta supaya kita istiqamah. Jangan hari ini kita tidak lebih baik daripada semalam. Jangan esok kita jadi lebih tidak baik daripada sekarang. Kan? Kita minta tiap-tiap hari kita menjadi bertambah baik. Kalau kita buat salah, kita bertaubat. Kita masih ada kesempatan. Allah SWT beri kesempatan kita untuk betulkan kesalahan kita. Jadi kita sentiasa muhasabah diri. Kalau kita dah buat baik, kita serah pada Allah SWT. Kita minta pada Allah SWT supaya Dia sentiasa memberi kita petunjuk dan hidayah untuk menjadi lebih baik. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa. Doa tak putus-putus. Selagi hayat di kandung badan, kita kena berdoa. Doa ni satu senjata anugerah Allah pada kita. Senjata yang paling kuatlah. Doa. Doa menjadikan kita tenang. Doa menjadikan kita ada motivasi nak buat baik. Doa menjadikan kita yakin pada Allah SWT. Doa tak menjadikan kita sombong. Doa menjadikan kita rasa tahu kita hina diri. Kita lemah. Kita minta pada Allah. Allah suka kita berdoa. Allah tak jadi bertambah. Tak jadi susah kalau kita tak minta pun. Okay? Allah tak kurang kekayaannya bila kita tak minta. Okay? Tapi dengan sifatnya maha pemurah, maha pengasih, Dia suka kalau kita minta. Dia suka. Dalam kuasa Allah ada segala-galanya. Kita nak minta dan tak minta. Jadi kita kena sentiasa minta lah.
Minta pada Allah SWT. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa depan. Ya? Tapi Allah beri peluang kepada kita menentukan takdir yang baik dengan buat pilih. Pilih kebaikan. Pilih yang baik-baik. Dan Allah SWT beri juga peluang kepada kita minta pada dia. Ya? Tidak ada siapa pun yang tidak ada hak untuk memohon pada Allah. Ya? Allah SWT Maha Kaya, tapi dia tak membezakan antara hamba. Semua orang boleh minta apa yang dia nak. Ya? Sekalipun dia bukan beriman kepada Allah, Allah beri peluang dia berdoa lagi. Ya? Beri peluang kita berdoa untuk mereka supaya dapat hidayah. Ya? Allah SWT sangat pengasih, sangat penyayang dan sentiasa memberikan kita lorong, jalan, ruang untuk kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah berkat yang dapat kita tadabbur hari ini. Dan sebelum Ustazah ni kita bolehlah kot nak bincang sikit. Ada masa dalam 10 minit macam tu kan? Tak sampai 10 minit. 5-7 minit. Dah ada soalan tak? Minta maaf lah ya lama tak ni. Asyik ada je alasan. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan diri sendiri kan. Anak cucu lah apalah. Baru ni Ustazah pergi Mekah, Alhamdulillah. Rasa macam ya Allah, betapa patut kita sentiasa bersyukur pada Allah. Ya? Kita merancang, Allah SWT Maha perancang. Kita berniat, Allah SWT Maha mengetahui niat kita. Ya? Kadang-kadang dia bagi sesuatu pada kita, sesuatu yang kita tak sangka. Kita patut syukur. Ya? Dia bagi nikmat, kita kena syukur. Dia bagi kesusahan, kesukaran pun kita patut syukur. Sebab dalam setiap kesusahan, dalam setiap penderitaan, semuanya ada ganjaran. Kita demam sakit dapat pahala. Ya? Kita jalan jauh nak pergi masjid, pahala lebih daripada orang jalan dekat. Orang jalan kaki dapat pahala lebih banyak daripada orang naik kereta. Ya? Orang miskin, dia bersusah payah. Ya? Dengan apa yang ada, dia nak menderma, memberi, dia dapat pahala lagi banyak. Ya? Kadang-kadang dia berniat nak memberi, tak dapat bagi pun Allah beri pahala. Ya? Disebabkan niat itu. Betapa Allah SWT Maha Faham, Pengasih, Maha Penyayang. Kita patut sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Indahnya hidup orang mukmin kan? Rasulullah kata, kalau ditimpa musibah, dia sabar. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Kan? Kalau kita ada sikap macam tu, jadi maknanya kita harap Allah bagi kita sikap macam tu. Kan? Bila jadi macam tu, orang nak menyakitkan kita, orang nak menjatuhkan kita, dia mati akal orang kata. Buat jahat pada dia pun tak apa-apa. Buat baik pun dia syukur. Terima kasih. Kan? Jadi itulah segala apa yang kita dapat, kita kena syukur sentiasa. Susah senang semuanya adalah daripada Allah SWT. Allah nak uji, Allah nak bagi pahala. Allah bagi nikmat, itu ujian juga. Dalam nikmat takut kita lupa kan? Nikmat itu lagi ujian yang Rasulullah sangat bimbang. Kita leka kan? Bila leka tu, itulah. Kita rasa macam kita tak ada masalah. Tapi sebenarnya kita tak sedar kita ada masalah. Rasulullah lebih bimbang nikmat kesenangan daripada nikmat kesusahan kepada umat dia. Jadi kita kena ingat biasalah, apa saja yang Allah bagi itu semua daripada dia. Itu semua adalah kurniaan untuk menguji kita, untuk meningkatkan tahap keimanan kita pada dia. Allah bagi nikmat untuk suruh kita bersyukur, untuk suruh kita bermakna lebih-lebih lagi memberi. Kalau kita dalam keadaan banyak nikmat kan, Allah bagi kesakitan, penderitaan supaya kita ingat bahawa kita ni memang hamba yang lemah. Dalam apa keadaan pun kita hamba lemah. Jadi tempat yang kebergantungan kita adalah kepada Allah SWT. Jadi bila kita ingat itu pun Allah dah bagi pahala. Kita sabar atas ujian itu, Allah bagi pahala.
Senangnya kan Allah nak bagi pahala kat kita. Itulah. Itu. Ada apa-apa nak tanya? Dia tak soalan. Semua sihat ke? Sihat semua Ustazah, Alhamdulillah. Sikit tu orang ajak lah. Sekarang ni batuk sikit-sikit. Batuk ya. Dia sakit tekak lah, biasa kering-kering. Bila puasa kita tak minum kan? Kering juga kan? Kering sikit lah. Kering sikit kan? Banyak nak minum air kosong. Kita minum air sejuk, dia tak berapa ni lah kan? Lesu kalau minum air sejuk banyak. Kita makan nasi pun lemah jugalah badan rasanya. Ya. Betul. Jadi kita sahur tu makan kurma juga. Sebab kita makan untuk tenaga kan? Tapi kadang-kadang kita lupa kita makan sebab kita rasa sedap nak makan sedap kan. Tapi kalau makanan-makanan Rasulullah tu semua makanan yang menyihatkan. Makan sebiji cukup. 2-3 biji. Sana banyak minum air zam-zam, Ustazah. Air zam-zam. Minum air zam-zam. Kawan saya dia basuh muka dia punya. Alhamdulillah dia rasa segar. Dia rasa macam kulit dia jadi macam cerah. Minum air zam-zam. Lepas tu sekarang ni tak boleh bawa balik. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Tapi ada juga orang bawa balik. Tak tahu lah macam mana kan. Tapi kita orang dalam rombongan tu diberitahu daripada awal tak boleh bawa balik. Yalah. Dah ada robot ke Ustazah esok? Ya? Dah ada robot ke yang hantar air zam-zam? Dia tak ada. Orang tu lah, orang kerja tu. Pekerja yang pakai baju hijau tu. Lalu nampak macam Ustazah pergi ni, makcik-makcik kan. Dia kejap ulu air, kejap ulu kerusi. Kejap dia bagi Al-Quran. Allah baiknya Allah pilih dia orang. Yang kalau kita tengok kan, waktu bulan puasa, yang paling menarik lah Ustazah pernah pergi di bulan puasa kan. Waktu kita sudah je makan, dia akan serbu macam robot. Bukan robot, budak-budak pekerja tu. Dia bekerja sangat profesional. Dia datang macam masa pertama kali tu saya apa air melimpah masuk dalam masjid ke? Rupanya dia datang dengan penyapu dia tu, curah air nak sapu tempat kita duduk tu. Bunyi macam satu gegaran lah. Cepat pantas dia buat. Dia cuci apa? Cuci lantai? Dia cuci lantai. Tambah musim sekarang, lagilah kerap dia cuci. Sekejap-kejap dia sanitize. Sekejap dia sapu. Banyak lorong tutup sebab dia sentiasa jaga kebersihan kan. Jadi bila sudah dia solat, dia suruh kita keluar. Sebab apa? Sebab dia nak cuci. Itu macam orang yang tak faham kan, kenapa lah kena halau apa semua. Sebenarnya bukan senang dia nak jaga kan. Kita sudah dia solat, dia bersihkan. Nanti sudah dia berbuka, dia bersihkan. Sampai lepas itu bila dah sudah, dia suruh kita masuk. Pekerja-pekerja tu, mereka ni orang yang Allah pilih. Yang makcik-makcik orang Arab yang tutup muka tu pun, dia bersungguh nak mengajar. Kadang kita tak faham dengan nada dia yang karang kan. Kadang dia tengok orang solat apa? Solat jenazah, orang kita yang tak faham duduk je. Dia kata bangun, solat jenazah senang saja. Dia ni orang yang tukang kutip-kutip sampah tu je. Dia kata kita bangun, tak payah sujud rukuk. Yalah. Baca Fatihah dia ajar. Dia ambil dia kesempatan nak ajar. Ini baiknya jumpa ni banyaknya pahala dapat. Ya. Pekerja-pekerja yang tu sapu-sapu tu pun dia bawa air kat kita dapat pahala. Kejap lagi dia hantar Quran. Kejap lagi dia tengok kita duduk atas lantai kan. Mama, orang tua kan pakcik-pakcik. Mama duduk sini dia bagi kursi. Sebab bulan Ramadan kat sana kan? Minggu depan ada. Bulan Ramadan dan musim Covid ni dia memang Minggu depan ada. sangat apa? Sentiasa aktif lah, sentiasa bergerak lah buat kerja. Masjid tak ada kapet dah ya Ustazah? Ada dekat ruang tertentu lah. Banyak ruang dia bersihkan tu putih je. Ya? Ustazah masih. Masuk sedekah kat dia. Macam mana? Nak bagi kat dia.
Tak dengar. Tak dengar? Dekat dengan orang lain kot. dia apa? Dia tempat tertentu tu dia biarlah kapet kan, jauh daripada Kaabah tu. Adalah situ kapet. Boleh orang tidur pun tak marah. Ustazah masa tu rasa macam tak sihat. Golek jugalah dekat atas kapet tu. Tapi tak ada pun orang yang sensitif dengan kita batuk. Dia orang dah macam immune. Tak ada nak fobia, trauma dengan Tak kisah. tak kisah. Dia orang pun sihat. Budak kecil ke, orang tua badan besar ke, badan kecil masing-masing sihat. Alhamdulillah. Mungkin juga panas tu menyebabkan dia macam COVID tak berapa ni kot. Berapa Celsius Ustazah? 50 juga. 50? 50. Tapi kita tak terasa panas. Oh. Sujud atas marble tu sejuk. Walaupun bila kita di marble dia masih 50. Ustazah berapa hari dekat sana yang bulan puasa? Bulan puasa 3 hari je. Tapi Ustazah alhamdulillah lah masa belum pergi duk niat dah. Sebab terbaca dalam buku ke dengar ceramah Tok Guru ni Aziz, dia kata dia kalau pergi umrah dia tak banyak kali buat umrah, tapi dia banyakkan tawaf. Saya kata kat kawan nanti kita pergi kita banyak tawaf. Alhamdulillah ada je ruang kita tawaf. Bila dia nak cuci dia akan suruh kita pergi ke depan. Pergi ke depan tu dekat Kaabah lah. Dia suruh kita pergi. Secara tak langsung daripada duduk merayau-rayau cari tempat, baiklah kita pusing. Tingkat 2 ke tingkat berapa Ustazah yang dia buka tak yang sebelah dalam bangunan tu? Buka dia tak banyak pintu. Dia tak banyak pintu buka. Dia buka King Abdul Aziz ada 1-2 je. Dia tutup banyak. Yang tingkat yang boleh tawaf dalam bangunan yang tu ada? Tawaf tu kita pergi pintu King Abdul Aziz tu kita turun 1 tingkat. Mana dia tak tutup lah, dia buka juga lah. Dia buka. Dia lebih suka kita pergi ke situ sebenarnya. Jadi bila dah ke situ, dia tak bagi kita duduk-duduk sangat. Jadi pilihan yang ada tawaf. Tawaf 7 kali tu lebih baik daripada kita cari tempat. Pergi sana dia cuci, pergi sini dia cuci, kejap lagi dia sekat, kejap dia kata keluar kan. Dia suruh keluar, tarik dia kata ini jalan dia cuci. Lebih baik tawaf. Panas ke saja tak terasa. Tawaf ni kita kan kalau kita tengok orang ramai kita rasa macam macam manalah aku nak pergi kan. Tapi bila kita sampai kat situ kita tak rasa pun kita tengah dalam orang ramai tu. Kita rasa mudah je, makin lama makin dekat. Mula lorong yang jauh. Yang secara tak langsung tu dia masuk dekat lorong yang paling dekat. Alhamdulillah. Allah bagi kemudahan. Sekarang tak boleh cium Hajarul Aswad. Sebab dia tak nak kan tu. Jadi dia buat macam merenggang sikit. Kita boleh tengok Hajarul Aswad kan. Kalau dulu tu kadang kita nak sampai ke Hajarul Aswad tu kita boleh ke? Tapi Allah bagi je lorong. Orang pun gerak kan bagi lorong kat kita. Itulah. Semuanya dengan izin Allah lah. Apa-apa pun kalau kita niat nak buat, Allah akan bagi kemudahan. Kadang benda yang mudah pun kita tak rasa macam boleh kita buat, kita tak yakin, tak dapat juga. Kadang benda yang susah pun kita tak sangka Allah bagi kemudahan kan. Itulah semuanya dengan izin Allah apa-apa pun. Jadi itulah yang paling saya terkesan tengok orang-orang kerja-kerja itulah. Allah pilih dia orang. Macam banyak India, Bangladesh kan. Jemaah pun macam tu. Dia datang dengan segala nampak kehebatannya tetapi mereka sangat kuat. Orang India, Pakistan hebat. Orang tua boleh jalan sengit-sengit tapi dia sempurna tawaf semua. Sempurna sa'i dia. Tak payah nak naik tak salah pun kita naik tu kan. Kita naik wheelchair ke apa. Tapi bangunan sekeliling tu dah orang kata dah ceria tu Ustazah. Saya dengar macam hari tu diorang kata macam jadi macam bandar usang kan. Masa yang COVID tak boleh masuk. Dah ramai balik dah. Ya. Dalam masa COVID banyak juga hotel tutup. Kat Madinah banyak macam tutup. Nampak hotel kosong je. Hotel kosong. Masa sekarang ni dekat Madinah masa Ustazah pergi dah penuh. Dia tenang je. Lah. Nak masuk Raudhah sekarang ni ada sistematik dia punya tu. Tidak kan berebut-rebut kan. Dia kita minta permit, jadi ejen lah uruskan. Dia akan bagi time kita nak masuk,
beratur, elok. Alhamdulillah. Ustazah pergi sendiri sebelum ni, ada yang tak dapat masuk sebab yalah, kita tak terurus kan. Ni dia urus, bila dia buat macam tu sistematik, semua orang, kebanyakan orang boleh masuk. Masuk. Kalau yang tak boleh masuk mungkin dia pergi sendiri. Jadi dia check juga, dia check ada senarai nama itu, dia ada aplikasi dia macam kita punya My Sejahtera juga. Kita kena tunjuk dekat dia. Jadi bila tak ada tu, dia tak bagi masuk. Kalau ada kita masuk, alhamdulillah dia boleh masuk elok, kita boleh duduk sembahyang kat situ. Cukup time kita kena keluar, orang lain nak masuk. Dia bagi masa Ustazah. Dia bagi masa. Maknanya berapa kali kita nak masuk tu kita kena apply, dia dah tak kisahlah berapa kali kita ke, dia bagi syarat satu hari. Dia bagi syarat jugalah. Syarat. Sekali tu okey. Ada juga orang yang tak dapat masuk, dia pergi dengan visa pelancong. Jadi dia kena ikhtiar sendiri. Dia ikhtiar sendiri tu nasib juga kan. Jadi kalau kita pergi dengan ejen uruskan, kita dapat masuk eloklah. Bila masuk tu baru rasa macam ya Allah, di dalam tu dia bagi air pula kita minum. Bila semua teratur kan, ramai pun semua dapat rasa lah. Dia bagi air sebotol, kita seorang sebotol air minum. Kita rasa insya-Allah betul. Kita tak sangka juga kan. Tapi itulah hikmah COVID ni. Semua orang berjaga-jaga, sistem jadi makin lagi teratur. Teratur. Orang jaga kebersihan. Dan jaga kebersihan, tak ada ludah-ludah. Itulah, alhamdulillah lah. Orang kita kan tengok ramai orang baik-baik. Ramai orang baik. Ya Allah, ramainya orang baik dalam dunia ni, kita tak sedar. Kita duduk dalam bawah tempurung. Bila kita pergi masuk, ya Allah, ramainya orang sihat, baik. Macam-macam lah. Kita nampak kan. Kebetulan dalam grup saya tu ada seorang, dia bawa anak autism. Anak autism, umur 14 tahun. Ya Allah, kita tengok betapa pentingnya kasih sayang tu dalam keluarga. Anak autism bukan senang kan anak ni kan. Tapi tengok ya Allah, dia kejap-kejap peluk anak dia, ayahnya ni. Orang ni dia adik kepada arwah Azmi Mustafa. Dah balik baru tahu. Anak dia umur 14 tahun. Tapi pandai lah sebab mak ayah dia pandai ajar. Dia lelaki perempuan Ustazah? Lelaki. Ramai budak autism lelaki kan. Dia kejap-kejap peluk anak dia. Bila stres kan, kadang budak-budak penat kan. Dia macam stres, ayah dia peluk. Dia tak faham bahasa Melayu, dia tak faham kan. Ayah dia translate dalam bahasa Inggeris. Semua dia faham. Dia faham. Bila dia faham, bila dia rasa cukup, dia peluk ayah dia. Ya Allah, kita boleh belajar daripada orang kan. Sebab itu Allah SWT kita lita'aruf tu. Allah tunjuk kepada kita macam-macam orang, macam-macam bangsa, macam-macam. Dia tak agresif lah. Dia tak agresif. Dia tak agresif. Dia macam educated. Tak agresif. Dia boleh cerita balik apa yang ayah dia cerita. Maknanya itulah kan, orang kata autism ni bukan senang kan. Tapi ada orang dia, Allah bagi dia kelebihan, dia boleh handle. Kita kena ada ilmu jugalah kan. Maknanya Allah. Terpilih Ustazah. Insan terpilih. Orang terpilih. Pilih ni tak semestinya ilmu agama tinggi. Belajar sampai PhD, menguasai macam-macam bidang ilmu, itu bukan syarat. Ya? Macam orang pilih kesabaran dia. Itulah. Macam orang pilih, Allah pilih pekerja-pekerja di Masjidil Haram tu lah. Allah pilih kan. Kita tengok remaja-remaja di luar tu ramai yang tak terlintas mungkin nak pergi sana kan. Tapi ada budak-budak yang jadi polis kan, muda-muda kan. Dia duduk bekerja situ, Allah pilih dia. Ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi tukang jaga wheelchair, semua tu. Allah pilih dia orang. Alhamdulillah. Coba kita doa lah. Mudah-mudahan Allah pilih kita dengan cara yang macam-macam lah. Apa yang kita buat ni semua ibadat. Apa semua kita buat ni ibadat. Apa semua yang kita lalui ini adalah ibadat. Setiap ibadah tu ada kita punya peranan dengan Allah. Tanggungjawab kita, peranan kita. Wallahu a'lam. Raja'ah besar. Itulah. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ni kita banyak berdoa lah. Doa lah untuk Ustazah juga. Ustazah berdoa untuk semua juga.
Mudah-mudahan kita istiqamah. Kita istiqamah. Istiqamah buat kebaikan walaupun benda itu kecil. Bukan kita nak menguasai semua perkara. Bukan kita kita tak mungkin dapat buat macam orang lain. Kita ada kelebihan kita sendiri, kekuatan sendiri. Jadi apa yang baik Allah bagi kat kita tu, mudah-mudahan kita tetap istiqamah melakukan, insya-Allah. Okey lah, ya. Itu je lah kan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain ketika lah. Ya. Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Ya. InsyaAllah. Sakit pun Allah SWT bagi ganjaran pahala, insyaAllah. InsyaAllah kita akhirilah kelas ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Semoga sihat walafiat. Semoga kita sama lagi kita doa ya ini semua. Bismillah. Lepas raya dah tak? Sesi Allah. Semua lepas raya pula ya. InsyaAllah. Tak lama lagi dah. Nak habis dah. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.